Busana Melayu itu hendaklah pantang membuka aurat. Adat orang Melayu jati berkain baju berhati-hati. Senyum menguntung gadis kebaya, berseri wajah, tuturnya sopan. Assalamualaikum, salam sejahtera, lafaz bismillah, saya mulakan. Siti Mia Amani binti Zainuddin nama diberi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gading JEA 0018. Novel Manikam Kalbu. Pada awalnya saya tertarik untuk membaca naskah ini dek kecomelan karikatur kucing montel yang menghiasi muka hadapan. Sesuai dengan minat saya kepada haiwan comel kesayangan Nabi. Namun, perkara yang membuatkan saya lebih tertarik ialah penceritaan dua zaman berbeza yang digarap mengikut bab. Apatah lagi penulisnya, Faisal Tehrani, bukan calang-calang penulis. Buku puisi Surat-Surat Perempuan Johor antara karyanya yang mendidik masyarakat. Manikam Kalbu, novel fiksyen sejarah ini pula dikarang oleh beliau dengan 364 halaman dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2007. Novel Manikam Kalbu ini berkisarkan dunia busana Melayu yang mengangkat etika berpakaian menurut syariat Islam. Kredibiliti Faisal Tehrani dalam menyampaikan dakwah dan kritikan sosial diterjemahkan dalam naratif novel ini dengan begitu mendalam, namun tetap mudah untuk saya fahami. Tidak heranlah jika novel ini merangkul pelbagai anugerah, antaranya Hadiah Sastra Perdana Malaysia. Garapan novel ini sangat menarik dan relevan untuk semua, terutamanya remaja seperti saya yang masih mencari jati diri sebagai seorang Melayu dan beragama Islam. Kesinambungan cerita peralihan antara era pemerintahan Sultan Muhammad Shah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan kisah seorang pemuda pada zaman moden benar-benar membuai rasa. Bab satu novel ini membawa pembaca mengenali Ziriab, seorang remaja lelaki sebagai watak utama pada abad ke-21. Kehidupannya sebagai anak yatim piatu, menjaga neneknya yang menghidap Alzheimer, begitu menginsafkan saya. Kehebatan neneknya sebagai juru busana istana diwarisi oleh Ziriab. Peralihan cerita dari zaman moden ke zaman Melayu klasik dikarang dengan gaya naratif yang tidak terjangkau fikiran. Tanpa disedari, saya tiba-tiba seolah-olah berada di zaman Kesultanan Melayu. Bab kegemaran saya. Satu malam, Sultan berasa gelisah memikirkan mimpi buruknya. Dalam tidurnya, baginda melihat putrinya berkebaya ketat, tidak menutup aurat. Tafsir mimpinya memberi petanda maruah pakaian bangsa Melayu akan tercela. Di sini saya berasa kagum akan rasa tanggungjawab yang dimiliki seorang sultan. Baginda sedar di bahunya tergalas amanah sebagai seorang khalifah. Sifat bertanggungjawab inilah yang perlu ada dalam diri pemimpin kita hari ini. Rentetan mimpi baginda, pembaca ditemukan dengan watak Manikam Kalbu, seorang remaja berstatus hamba. Rekaan busana dan ketekunan Manikam Kalbu mengkaji dunia busana akhirnya mengangkat darjatnya menjadi juru busana istana. Pelbagai busana dicipta seperti baju kurung yang kita kenali hari ini. Pasti ada yang tertanya-tanya, apakah berkaitan antara kedua-dua zaman ini? Disinilah wujudnya Manikam Kalbu, kucing kesayangan nenek Ziriab. Istilah dunia jahitan klasik sering dibicarakan oleh nenek kepada kucingnya. Hubungan yang sukar difahami. Bagi Ziriab, neneknya hanya berhayat, sedangkan ada misteri yang tersimpan. Justru, Anda harus membaca novel ini untuk merungkai misteri Manikam Kalbu. Hadirin, sebagai remaja, saya amat mengagumi tekad Ziriab dan Manikam Kalbu. Ziriab mencapai impian memiliki beasiswa fashion di luar negara. Sama seperti Manikam Kalbu, mempelajari busana hingga ke serata benua demi mengangkat martabat busana Melayu. Iktibar novel ini melekat di sanubari. Manikam Kalbu menyedarkan masyarakat, khasnya remaja, agar berpakaian menurut syarak dan falsafah Melayu. Bergaya jangan sampai maruah tercela. Manikam Kalbu turut menekankan adab orang Melayu Islam seperti memuliakan golongan ulama.
Nilai ilmu dalam Manikam Kalbu menyebabkannya sering menjadi subjek dalam pelbagai kajian dan jurnal. Apa tidaknya, membaca novel ini bukan hanya menerbitkan rasa, malah memancarkan ilmu. Diselipkan pula dengan unsur kecintaan yang begitu menggelikan hati. Tidak heranlah novel ini menjadi popular, diulang cetak beberapa kali dan kini terbit pula versi muka depan yang baru. Ini yang lama dan ini yang baru. Ya, masih mengekalkan karikatur kucing montel sebagai penghias muka depan. Novel ini bukan sekadar hiburan, malah turut menyubur rasa cinta saya kepada agama dan bangsa. Akhir kalam meminjam sebaris ayat dalam novel ini. Busana Melayu bukan sekadar diperagakan pemakainya, tetapi ada falsafah tertentu yang dibendung oleh kesusilaan bangsa. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.